Siapa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Wa la in kafartum, siapa kufur, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila orang tu syukur, rezeki dia bertambah. Dia kata baiknya Allah pada saya. Baik betul Allah pada saya. Parwis pada Medan, Mira pondok saya. Jadi Nasir Nana. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Siapa kufur, Allah beri azab yang pedih. Selalu syukur dalam hidup, syukur. Selalu syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dalam hidup kita. Izi salim. Masya-Allah. Rezeki Allah yang bagi. Bila kita bekerja, berusaha, syukur pada Allah, kena rajin. Contoh saya ada tulis buku. Ni buku 11 amalan memiliki kekayaan. Ni buku yang sebelum ni saya tulis. 11 amalan memiliki kekayaan. Yang buku baru sekali, ni buku sebelum Covid, saya tulis. Yang tanya tentang macam mana nak kaya tadi, Ustaz macam mana kaya. Kaya ni di hati, kaya ni di hati. Bila kita fits Amirul, banyak tu fits Amirul Ashraf. Kaya ni di hati. Baca buku ni, baru baca bab 1 je dah rasa kaya dah. Kaya jangan tunggu 40 tahun. Jangan tunggu duit sampai 1 juta dalam akaun. Jangan tunggu sampai duit 1 bilion. Bukan. Kaya ni di hati. Hari kita beli spek mata mak kita, kita dah kaya. Hari kita belanja mak makan, kita kaya. Saya tanya satu orang adik, nak kaya? Dia kata nak. Dia miskin, susah. Jadi saya kata kaya bukan umur 40 tahun. Kaya bukan umur 20 tahun. Saya jutawan, contoh orang tu cakap. Umur 20 tahun, dia jutawan. Masya Allah, Alhamdulillah. Umur 8 tahun boleh jadi kaya. Macam mana? Di umur 8 tahun, dia ada satu roti, dia boleh kerat bagi mak dia, bagi ayah dia. Dia boleh kongsi. Kaya ni bila kita memberi. Kaya bukan duit. Apa makna duit banyak-banyak, kaya banyak duit? Tapi dalam bank, tak nampak duit tu dalam akaun. dalam akaun. Kaya ni di hati. Bukan duit, bukan rumah. Ada orang kata, anak-anak saya masa kecil-kecil kata, ayah, saya ada pistol saya saiz sekian. Kawan saya kata, pistol dia lagi mahal. Main pistol, tembak-tembak. Pistol dia lagi mahal, lagi canggih, hebat. Senjata api, pistol. Senapang dia lagi hebat. Saya cakap, dia lagi kaya. Dia kaya ya. Kaya bukan pistol, bukan senapang, bukan kereta kecil, kereta besar, bukan rumah kecil, bukan rumah besar. Kaya ini di hati. Bila kita berkongsi, memberi, kita gembira melihat kesenangan orang lain, kita bersedih atas kesusahan orang lain, itu kaya. Jalan tepi jalan, tengok orang tidur tepi jalan, kita menangis. Kita nampak orang tak ada rumah tempat tinggal, hati kita sedih. Kita nampak anak-anak kecil tak pergi sekolah kerana tak ada duit nak pergi sekolah. Macam kita jumpa adik baru ni kan, seorang Chinese. Adik tu comel, cantik, rupa macam anak-anak saya, macam anak-anak saudara saya. Cantik, comel. Tapi umur 10 tahun, pandai cakap. Tapi dia tak pergi sekolah, mak dah meninggal dunia. Mak dulu orang mana bukan Vietnam mana, meninggal dunia. Jadi ayah masa dulu kahwin, dia tak daftarkan anak tu masa lahir. Jadi anak tu sampai sekarang tak ada IC. Tak ada IC, tak ada kad pengenalan. Jadi dia tak pergi sekolah, dia tak ada negara lain, dia duduk sini lah, memang dia lahir kat sini. Tapi disebabkan tak daftar dulu, kesalahan mak ayah juga, tak daftar, tak urus baik-baik pendaftaran anak, sekarang dah 10 tahun dah susah nak dapat IC. Jadi tak pergi sekolah. Jadi itu ada orang pernah sekolahkan sekejap tuition, lepas tu dia tak pergi sekolah. Saya tanya ada kawan, dia tak ada kawan lain, dia susah. Jadi kaya bila kita tengok orang macam ni, kita kesian, kita nak tolong dia, kita nak bantu dia pergi sekolah, kita bayarkan yuran sekolah dia, kita bantu pergi walau sekolah swasta. Kalau boleh kita cari juga, mohon supaya dapat IC, kita bantu. Ini kaya. Kaya ini bila kita melihat kesusahan orang lain, kita turut rasa susah, kita turut rasa sedih. Kita sedih dengan kesusahan orang. Itu iman. Itu tanda iman.
Sebab tu bila dibincangkan orang yang banyak beribadah dengan orang banyak sedekah dalam fadilat sedekah, mana yang lebih afdal? Sebaik-baiknya dua-dua, kuat ibadah, kuat sedekah. Tapi bila dibincang-bincangkan rupa-rupanya ada orang yang kuat ibadah tapi sangat kedekut, sangat kedekut. Dia tak nak tolong orang. Dengan keluarga pun kedekut, dengan mak ayah pun kedekut, dengan isteri anak-anak pun kedekut. Duit banyak tapi kedekut. Duit semua kedekut. Dia memang tak nak tolong orang langsung. Memang langsung tak nak tolong orang. Maka dia jadi miskin. Apa dia? Macam mana? Dia kata apa, orang ni di akhirat dia bila dibandingkan dengan satu kuat sedekah tapi amal dia tak cukup banyak. Ibadah dia tak kuat. Maka diceritakan orang yang banyak sedekah tadi lebih disukai dan disayangi oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia meyakini bila diberi, Allah pasti ganti yang lebih baik. Allah akan bagi rezeki lebih lagi. Allah tambah rezeki dia, Allah tambah rezeki dia, Allah tambah rezeki dia, Allah tambah rezeki dia. Dia yakin. Tapi orang solat tapi dia kedekut. Makanan dia tak nak kongsi dengan orang lain. Dia ada minuman, tengok orang lapar, dia kata padan muka dia biar. Dan dia takut kalau dia bagi, dia tak ada makanan. Dia terlupa pada Allah Ar-Razak, pemberi rezeki. Jadi kaya ini bermula di mana? Di hati. Kaya ni kat mana? Kat hati. Ni Vion Izzati. Dia bagi roti canai banyak tu. Pagi-pagi. Jadi kaya ni di hati. Kaya ni di hati. Tu bila kita kaya bukan sekarang. Kaya daripada kita kecil dah boleh kaya. Begitu kat anak kita. Awak orang kaya. Bila hari awak belanja kawan awak makan. Awak kaya bila awak kongsi pensel dengan kawan. Awak bagi dua pen, satu pen kawan awak, satu pen untuk awak. Hari tu awak jadi kaya. Jadi kaya bukan banyak duit. Bukan duit bilion-bilion, juta-juta, bukan. Salah. Salah, tu salah. Kaya di hati. Satu hari kita ada satu roti, kita kongsi, share dengan kawan. Esok Allah bagi 10 roti. Kita kongsi dengan orang lain. Esok Allah bagi 100 roti. Kita kongsi dengan orang. Esok Allah bagi 10,000 roti. Dan tanpa kita nak, Allah bagi rezeki. Warizkun karim. Allah beri rezeki yang mulia. Sampai Allah rezeki yang mulia ni Allah beri tanpa kita menghinakan diri kita. Allah beri rezeki tanpa kita tak perlu hinakan diri kita. Tak sampai Allah beri rezeki tak sangka-sangka. Bukan kita kaya ada duit banyak sebab kita pandai. Ramai orang lagi pandai daripada kita. Ramai orang kuat bekerja. Memang kuat kerja. Saya dulu kuat kerja. Rajin. Gila punya kerja. Siang malam tak tidur-tidur kalau nak buat. Contoh saya nak tulis satu buku macam ni. Sampai tak tidur-tidur. Nak bagi siap. Buku saya yang ke-9, ke-10 buku. Ada 10 buku. Buku tu Alhamdulillah masih jadi buku yang terlaris. Terlaris dekat kedai buku. Sampai tak berhenti orang beli. Orang beli. Sampai sekarang orang biasa buku 1-2 tahun, 2 tahun, 3 tahun buku tu dah tak ada. Buku saya ada 9 buku. Sampai buku yang pertama saya berhenti cetak. Itu pun orang tanya lagi, tangisan umat. Jadi Allah ni maha kuasa, pemberi rezeki. Al-Razak. Ada hari susah. Tapi masa susah, dia yakin pada Allah. Dia pemberi rezeki. Jadi kita kena meyakini pada Allah. Yakin tiada yang boleh beri saya rezeki. Dan kita semua rezeki melainkan Allah. Yang beri rezeki, bagi topi. Bagi topi saya. Beri rezeki ialah Allah SWT. Yati, Sasar, Zai, Azlinsa, Muhammad. Jadi pemberi rezeki Ar-Razak ialah Allah. Dulu saya buat program keluarga sunnah, tak berhenti. Saya buat program tak berhenti. Ramai orang datang. Segala puji bagi Allah. Ramai orang datang. Sampai masa tu program keluarga sunnah, ramai orang datang. Sampai tak cukup. Penuh. Siapa yang pernah datang tahu. Last itu sebelum COVID kita buat, berapa orang? Dekat 10,000 orang, 7,000 orang. Lebih 7,000 orang berkumpul dekat Dewan Maibs. Dekat lebih 7,000 orang. Kita cas lah program sehari kan. Sewa dewan besar, RM50 begitu kita cas. Segala puji bagi Allah, penuh dewan. Jadi satu hari je penuh. Satu dewan tu penuh. Bukan kisah penuh tu, banyak ilmu dapat dikongsikan. Banyak masa tu keluarga-keluarga, segala puji bagi Allah, yang nak bercerai tak jadi bercerai. Ramai keluarga yang dia kata dah tak bahagia dah. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh bahagia dah.
Abang, saya dah tak boleh bahagia dah. Ustaz, saya tak boleh bahagia. Sebab makcik dah tak boleh bahagia. Kakak dah tak boleh bahagia. Dia kata, saya tak boleh bahagia dah. Hidup saya dah musnah dia jumpa saya. Jadi saya beritahu dekat dia, kakak, abang, bahagia ini bukan daripada pasangan. Bahagia ini bukan daripada rumah, kereta, bukan daripada masyarakat atau orang sekitar. Bahagia ini bermula di hati kita. Orang bahagia, mana sahaja dia pergi dalam dunia, dia pasti bahagia. Aim Haris, banyak bunga. Dengan seorang lagi, Yat, apa tadi? 75, 76, 77, 80, 81. Bahagia tu di hati. Kalau kita bahagia dengan siapa pun kita berkahwin, insya-Allah bahagia tu akan datang pada pasangan juga. Kalau kita bahagia, esok Allah beri anak, anak-anak kita pun merasai bahagia. Ia bahagia tak boleh tuntut daripada orang, kan? Bahagia tak boleh tuntut daripada orang lain. Bahagia pun tak boleh tuntut pada orang. Bahagia tu di hati kita sendiri. Allah yang meletakkan kebahagiaan dalam hati kita. Dia Allah, Hana Ams, Nurul Marlina bagi spek mata. Jadi Antasya Mami Aini. Jadi Allah yang beri bahagia. Siapa beri bahagia? Allah beri bahagia. Allah yang beri bahagia. Walau di mana saja. Macam masa Covid dulu, Allah beri bahagia. Dan Allah beri keberanian. Walau ketika tu orang takut nak keluar rumah. Semua takut. Tak ada orang keluar rumah. Masa tu polis dengan doktor, dengan nurse je keluar rumah. Yang lain semua duduk rumah masa Covid. Mula-mula sekali. Semua takut. Masa tu saya pun keluar rumah juga. Segala puji bagi Allah. Semua klinik, hospital, rumah-rumah orang, hampir semua kita pergi. Hampir semua tempat pergi. Tapi Allah buat rasa tak takut. Sebab yang bagi hidup dan mati ialah Allah. Sebab kita nak buat kebaikan. Untuk tu kita kena memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin pada Allah. Jadi jangan takut siapa-siapa. Tiada yang boleh buat apa melainkan Allah. Tiada yang boleh buat apa-apa. Hendry, Syarul Azim, Masya Allah. Tiada siapa yang boleh buat apa melainkan Allah. Jadi semayang duha 2 rakaat. Semayang duha 2 rakaat, minta pada Allah. Semayang duha, kau boleh 4 rakaat. Siapa semayang duha 2 rakaat, Allah ampunkan dosa dia. Walau dosa dia sebanyak buih dalam laut. Dosa macam buih. Solat duha 2 rakaat, Allah ampun dosa dia. Istighfar, minta ampun pada Allah. Siapa buat 2 rakaat juga, dikeluarkan daripada nama orang lalai. Siapa buat 4 rakaat, dimasukkan di kalangan orang yang taat. Siapa buat 6 rakaat duha. Siapa pernah buat 6 rakaat duha? 6 rakaat duha. Siapa pernah buat? Sekejap lagi, sempat lagi nak buat 6 rakaat duha. Allah selesaikan hajat dia di dunia dan di akhirat. 6 rakaat Allah tunai hajat kita. Saya dulu kalau kawan-kawan bila kita susah sangat, kita sembahyang duha 6 rakaat. Tapi kita malas selalu. Kita malas. Kita suka nak usaha juga. Tak, 6 rakaat solat duha. 6 rakaat solat duha. 2, 4, 6. 2 rakaat beri salam. 2 rakaat lagi beri salam. 2 rakaat beri salam. Solat duha 6 rakaat. Kalau boleh 8 rakaat. 8 rakaat Allah masuk kita adalah orang yang qanitin. Ni Nabi sahabat tu. Dia orang 8 rakaat, duduk 8 rakaat duha, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi kita 8 rakaat solat duha. Boleh siapa insya-Allah nak solat duha, angkat tangan. Solat duha. Dan apik banyak tu tersakiti. Apik yang tersakiti. Mudah-mudahan tidak disakiti lagi, kan? Suryati, Tanber, Epul Azhar, Masya Allah. Apik, Bahar. Moga Allah angkat. Jangan risau, Allah tambah rezeki. Masa duit sikit-sikit ni, kita senang nak nampak rezeki tu datang. Belajar sedekah daripada sikit-sikit. Esok dah banyak, dah tak nampak. Dah banyak, kita dah tak perasan dah duit. Duit tu dah banyak, kita tak perasan. Sana masuk rezeki, sana masuk rezeki. Kita dah tak perasan. Masa kecil duit, masa tu belajar sedekah. Sebab tu sedekah bukan bila kaya, masa sikit. Masa tak ada duit, masa tu sedekah. Masa tu senyum pada orang. Masa tu bahagiakan orang lain.
Paling kurang jangan menyakiti orang. Orang yang menyakiti orang, hidup dia tak tenang, tak berkat. Jangan sakitkan orang. Jangan susahkan orang. Jangan aniaya orang. Jangan fitnah orang. Jangan 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 sakitkan orang. Di dalam komen pun kadang-kadang ada orang boleh sakitkan orang. Boleh sakitkan orang. Apik kan? Saiful ni baik-baik semua ni. Ada orang kena sakitkan orang. Kan? Dia sakitkan orang lain. Dia nak luka, dia cuba untuk melukakan hati orang dengan perkataan yang tak baik. Paling kurang kalau siapa yang selalu cakap menyakitkan orang, kita diam. Banyak diam. Diam. Dia nak cakap pun sebut nama Allah. Puji Allah, agungkan Allah. Besarkan Allah. Orang cerita duit, cerita tentang Allah. Cerita tentang Tuhan. Orang cerita apa kita tak pandai cakap, puji Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Macam tu. Api Datuk Benny. Jadi bercakap yang baik. Jangan lukakan orang. Jangan sakitkan orang. Kita semua. Jangan lukakan hati orang. Nabi SAW dalam hadis beritahu, menyakiti hati Muslim yang lain, dosanya seperti meruntuhkan Kaabah. Seperti meruntuhkan Kaabah. Kita kalau lukakan hati orang, dosanya macam meruntuhkan Kaabah. Kan? Lukakan hati pasangan, lukakan hati anak-anak, melukakan hati orang lain. Jangan suka melukakan hati orang. Sebenarnya kita tengok orang, kita nak marah. Tengok muka, yang abang tengok muka awak ni sakit betul hati. Jadi yang bukan sebab muka dia, sebab hati kita yang sakit. Along, ayah tengok awak ni sakit betul hati. Bukan salah muka dia, salah hati kita. Hati kita yang tak tenang. Bila hati baik, tenang, keluar wajah yang baik, yang tenang. Jadi kita tak menyakiti orang. Cakap pun jadi perkataan yang baik, tenang. Tapi kalau hati tak baik, wajah pun menyakitkan orang. Bukan mulut buat perkataan cakap lagi sakit hati. Lagi dekat dengan orang tu lagi sakit hati. Bercakap yang baik. Kalau kita jenis tak bercakap yang baik, cakap Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tahniah, syukur, terima kasih. Belajar cakap baik. Ini pun sedekah. Ini pun sedekah. Menggembirakan orang. Beri hidupan pada orang. Saya dah rasa, saya ada cerita masa saya tengah sakit, berat, pedih. Dan walau hari berdakwah, bila saya down, abang saya cakap kat saya, Abdul Rahman, cakap, Ebit baik. Ebit baik. Abang kenal Ebit daripada kecil. Ebit baik. Kau baik, Bit, Allah sayang. Sabar, Bit, Allah sayang kat kau. Kau baik. Memang tahu kau baik. Dia cakap tu terus, kita punya down tadi hilang. Sedih kita hilang. Dia cakap yang baik. Bila dengar tu, kita pun bersemangat untuk meneruskan kebaikan. Kalau tak, kita kata, lantak lah, fed up lah, buat baik pun begini, baik jadi orang jahat senang. Begitu lebih kurang. Jadi jangan, beri semangat. Awak baik, Allah sayang awak. Awak baik, Allah sayang. Ini perkataan dakwah yang kuat. Yang kalau kita lukakan orang, dia macam paku kita ketuk dekat dinding. Paku kita ketuk. Apik tak berhenti bagi bunga tu. Apik tersakiti. Sabar Apik, baik betul Apik. Tak, ambil paku ketuk kat dinding. Apa jadi pada dinding? Berlubang. Kita pun tarik paku. Ni kita luka hati orang, kita tarik paku. Apa jadi? Luka tu tetap ada. Luka tu tetap ada. Sebab tu jangan luka ke hati pasangan. Usaha jangan luka ke hati anak-anak terutamanya. Jangan luka ke hati mak ayah. Jangan luka ke hati orang kita tak kenal. Kadang-kadang tak kenal orang. Dalam live Facebook, live Instagram, live TikTok, kita pergi ke orang, kita singgah sekejap, kita tinggalkan komen yang menyakitkan hati dia. Komen menyakitkan hati ni boleh buat orang sedih. Contoh beginilah. Contoh saya jumpa abang, saya kata, abang demam ke? Abang demam. Orang tu sihat, tapi sebab mungkin dia baru bangun tidur, macam sekarang muka bangun tidur, dia pun tak, saya sihat. Datang orang kedua, awak demam je? Muka macam demam. Tak sihat. Orang ketiga, awak demam kan? Entahlah, macam demam sikit dia kata. Tiba-tiba dia rasa demam. Sebab 3 orang cakap demam, tu demam dia. Nampak tak perkataan dia punya kesan? 10 orang kata demam, terus demam dia. Semua orang kata dia jahat, dia pun rasa dia jadi orang jahat. Sebab tu cakap yang baik. Cakap yang baik. Pak Mat, dia kata apa? Perkataan yang salah ni, bila dia ulang-ulang, dia jadi betul. Perkataan yang hak dan betul, bila tak diulang, sehingga orang anggap perkataan tu jadi salah. Macam Pak Mat, satu kisah Pak Mat, Cikgu Makno cerita. Pak Mat beli itik, beli ayam kat pasar. Balik orang tanya, Mat, beli apa tu? Beli ayam. Itu itik lah Mat, bukan ayam. Dia orang tua, umur 70 tahun. Dia tahu ayam mengitik. Ni ayam lah.
Orang tu kata, bukan ayam, itik awak beli. Bukan, ayam. Kau orang ni. Dia pun jalan. Mat, beli apa tu? Apik, AG. Beli apa tu? Beli ayam. Bukan lah Pak Mat, tu itik. Bukan, ayam. Dia pun, kau orang ni. Ayam. Jalan, Mat, berapa banyak beli itik? Banyak kau beli itik. Taklah, beli ayam. Itik lah sekali bila sampai masuk rumah. Jiran dia tanya, Mat, beli apa tu? Beli ayam rasanya ni. Dia dah jadi rasanya. Sampai rumah isteri dia tanya, abang beli apa tu? Entahlah yang ayam ke itik. Abang pun dah tak tahu dah. Mana orang kata itik, abang kata ayam. Walau ayam mengitik tapi kena 10 orang kata ayam. Bertukar kita. Sebab itu perkataan yang salah. Bila dia ulang walau 3-4 kali saja, dia akan jadi betul. Sebab tu kalau orang tu sebenarnya dia baik, tapi abang kata dia jahat. Kau ni jahat, tak guna. Kau ni anak derhaka. Kau ni hantu, syaitan, dajjal. Kau ni orang paling jahat dalam dunia. Apa jadi? Dia pun akan jadi jahat. Sebab tu orang jahat, dia bila cakap Allah sayang, dia nangis. Bila dia cakap Allah sayang, kan, hanya pinjaman daddy. Masya Allah. Dia terus jadi baik. Jadi confused kan. Jadi confused. Sebab tu bercakap yang baik. Belajar. Gembira, bahagiakan orang. Ada sekali saya dekat airport Senai. Saya masa tu ada RM20, RM20. Saya pun sampai ke airport, ada orang susah minta tolong. Duit tak ada. Tu masa lama dulu, lebih 10 tahun dulu. Ada orang jemput ceramah. Saya dapat, saya buat kerja ceramah. Team building, buat kursus-kursus 3 hari. Dah lama dah. Kursus tu orang kapal-kapal, kursus tu jabatan-jabatan swasta kerajaan. Sekarang saya dapat sampai seluruh saya pernah banyaklah jabatan-jabatan kementerian-kementerian dulu buat program team building. Saya memang buat program-program lah. Tak berhenti. Banyak team building. Memang program macam tu orang bayar memang mahal jugalah. Jadi ada konsultan. Boleh tahan lah bayar konsultan tu. Saya lah konsultan masa tu. Jadi masa tu satu mula-mula saya duit tak ada sangat. Baru hilang kerja baru-baru. Baru mula buat sendiri ceramah. Tiba-tiba ada orang bagi saya RM20, RM20. RM20, RM20. Saya bagi kat orang susah, saya bagi RM20. Ada orang minta lagi, saya dah tak ada duit, RM20. Dia bagi saya tidur hotel. Saya ringkaskan, jadi masa saya nak balik, duit ceramah belum dapat, LO kan, bayar lambat sikit. Ada orang bagi saya duit, duit raya untuk anak. Dia bagi 200. Dia bagi envelope. Saya pun balik lah, bagi duit sampul raya. Dalam flight saya tengok, tengah tak ada duit. Saya sedekah RM20 tadi kat airport. Tiba-tiba saya tengok ada 200. Semenjak itu saya percaya. Sedekah satu Allah ganda 10. Lebih gandaan dia. Itu yang pengalaman saya lah. Dapat 200. Saya try pula sedekah 400. Dapat 4,000. 2-3 hari dapat 4,000. Saya cuba sedekah 4,000. Saya dapat 40,000. 40,000 saya sedekah. Saya tunggu 400,000 tak dapat dah. Tak dapat 400,000. Kemudian baru dapat lambat. Sedekah pula 400,000. Berapa ratus ribu. Ni Allah bagi ganda lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dalam hidup banyak membantu orang. Tengok jiran, orang belakang rumah, adik-beradik kan. Sedekah. Nanti Allah tambah. Allah tambah. Jadi sebab tu solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ada kawan saya hilang motor. Saya kata solat, dia pun solat. Dia buat 12 rakaat duha, 12 rakaat. Dia buat 12 rakaat di jalan kan. Di 12 rakaat solat duha di jalan, dia jumpa balik motosikal yang hilang tadi. Motor tu jumpa balik. Di kali itu kita dalam hidup kena banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Rabb kita yang berkuasa. Dialah Rabb kita yang daripada Banjarmasin, Ima, Gaming, Puspa, Janji Allah, Panda Comel, Neng Ifa bagi bunga, Temeloh 5 bunga, Kuntung bunga, User, Mimi, Raudi, Tokbah, Masya Allah.